Hello guys, welcome back to my channel. Untuk video kali ini, saya akan review sebuah buku yang sangat comel diberi tajuk Putera Kecil ataupun The Little Prince. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada The Biblio Press, dan ini merupakan kerjasama utama daripada The Biblio Press dan juga Persatuan Bukit Malaysia. Okey, terima kasih kepada naskah percuma yang diberikan, dan ini adalah merupakan review bagi buku Putera Kecil. Okey, sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut mengenai buku ini, eloklah kiranya untuk kita mengetahui apakah yang membuatkan buku ini istimewa, sangat istimewa. Okey, satu, kita akan lihat kepada fakta menarik di sebalik kewujudan buku ini. Okey, untuk pengetahuan anda semua, Putera Kecil ataupun lebih dikenali sebagai The Little Prince ini merupakan karya agung serta diangkat sebagai sastra klasik di seluruh dunia. Ditulis oleh seorang penulis yang merupakan penulis Perancis, okey, pada tahun 1935 berdasarkan pengalaman kehidupan beliau. Perjalanan buku ini boleh dikatakan rumit sebab ramai orang yang membaca buku ini semua cakap pening untuk memahami apakah sebenarnya mesej utama yang ingin disampaikan oleh Putera Kecil ini. Walaupun dia merupakan satu sastra klasik kanak-kanak, tetapi mesej yang disampaikan ataupun yang diketengahkan dalam buku ini merupakan sesuatu yang sangat outstanding lah. Selain itu, buku ini mula untuk dikenali ke seantero dunia adalah pada tahun 1944. Okey, tetapi penulis utamanya tidak dapat untuk menikmati dan juga untuk melihat kegemilangan buku ini apabila beliau ditemui mati di dalam misi pemerhati dan ditemui mati di Timur Pulau Riau lah. So sehingga ke hari ini, buku kecil ini, Putera Kecil ini bukan sahaja mendapat tempat di hati kanak-kanak, tetapi di hati orang dewasa seperti juga saya lah. Okey, karya ini telah pun diterjemahkan hampir ke 300 bahasa dan dialek serta tersenarai sebagai 5 buah buku paling terbaik di dunia dengan mencatatkan jualan yang melebihi 147 juta naskah. Okey, dan kita dah tengok kepada fakta menarik istimewanya buku ini, maka kita akan menelusuri apakah aspek-aspek utama yang menjadikan buku ini memang megah dan juga agung dalam dunia sastra. So seperti biasa dalam video resensi ini, saya akan menyentuh kepada 5 aspek utama, iaitu 1. Cover buku, 2. adalah ketebalan buku, 3. sinopsis buku, 4. perjalanan cerita dan karakter building, dan akhir sekali kelima adalah kesimpulan. Okey, untuk aspek pertama kita akan lihat adalah daripada segi cover buku. Okey, cover bukunya adalah sangat comel, sangat cantik, dan saya suka sangat dengan letak grafik dia. Bagaimana seorang budak kecil di atas planet ni ada bintang-bintang, lepas tu dia punya font dia pun macam catchy, and then dia punya spine dia, tutulan bukunya adalah berwarna kuning dan juga ada ilustrasi sedikit serta sinopsis di bahagian belakangnya. Okey, waktu saya mula-mula mendapatkan buku ini, saya sangat tertarik. Saya macam, wah, comelnya. Ini menarik perhatian saya untuk membaca buku ini terlebih dahulu berbanding buku-buku yang lain lah. Okey, untuk aspek yang kedua adalah ketebalan bukunya. Okey, ketebalan buku yang dipersembahkan juga kalau nak diikutkan kepada standard buku-buku novel yang lain adalah nipis lagi lah. Tapi kalau kita bandingkan dengan buku di luar negara, versi di luar negara, Putera Kecil versi bahasa Melayu ini adalah lebih tebal berbanding dengan buku versi luar negara. Hal ini adalah berkaitan dengan faktor saiz font di dalam ini. Saiz tulisan yang digunakan adalah besar-besar dan juga ilustrasi yang banyak di dalam ini, bagi tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian pembaca untuk membacanya lah. Dan editor bagi buku ini dan juga rumah terbitan The Biblio Press juga telah pun menyatakan bahawasanya untuk pembikinan buku Putera Kecil, mereka sedaya upaya cuba untuk mengurangkan sebarang perubahan di dalam
ilustrasi inilah. So ketebalan buku sebanyak 73 muka surat, termasuklah bibliografi tentang pengarang dan juga tentang penterjemah. Buku ini rasanya merupakan satu buku yang sesuai untuk bacaan ringan lah. If someone have a reading slump, I recommended this book for you to read lah. Dan lagi satu, dia adalah merupakan quick read lah. Rasa dalam masa satu hari je pun dah boleh habiskan, tapi untuk saya menghabiskan masa lebih kurang 3 hari, sebab untuk setiap bab berlainan cerita dan setiap cerita tersebut mengetengahkan satu mesej yang perlu untuk kita fahami apa sebenarnya yang penulis mahu sampaikan kepada kita lah. Okey, untuk aspek yang ketiga, kita akan melihat apakah sinopsis buku ini. Buku ni cerita pasal apa. So, perjalanan ceritanya bermula apabila dia menceritakan bagaimana seorang juruterbang ini terkandas di Gurun Sahara disebabkan kerosakan pada pesawatnya lah. So, tiba-tiba satu hari datang seorang lelaki kecil dengan penampilan yang sangat-sangat luar biasa. Kemunculan budak kecil ini dengan permintaannya supaya ia dilukiskan biri-biri merupakan sesuatu yang aneh pada pandangan juruterbang tersebut, tetapi dilayangkan juga. Menerusi pertemuan dan perhubungan mereka ini, si putera kecil berkongsi pengalaman dan pemerhatiannya mengenai pengembaraan menakjubkan ke beberapa asteroid sebelum tiba di bumi. Dan menerusi buku ini, putera kecil ini datangnya daripada asteroid B612 ke 162, saya tak pasti. Satu planet yang sangat kecil. Kerana menerusi pengamatan putera kecil ni, dalam planetnya ada 3 lohong gunung berapi, 2 masih hidup, satu lagi telah pun mati, dan satu kuntum bunga mawar. Dan dia tak mengetahui dengan lebih mendalam tentang kehidupannya selain daripada kehidupan rutin hariannya di planet asteroid ni. Dia mengambil keputusan untuk menjelajah ke setiap planet-planet yang ada di sekitarnya. So, ceritanya berkisahkan tentang apa pengalaman dia, apa komunikasi yang dibuat antara putera kecil dengan makhluk yang berada di planet-planet tersebut lah. Kita lihat kepada aspek keempat, iaitu perkembangan cerita. So, perkembangan cerita buku ini sebenarnya syarat dengan metafora dan memerlukan penghayatan yang lebih untuk mengetahui apa maksud di sebalik metafora tersebut. Sebab itulah saya menghabiskan masa lebih kurang 3 hari, sebab saya nak cuba untuk graspkan apa sebenarnya mesej yang telah pun disampaikan, yang hendak disampaikan oleh penulis tersebut lah. Dan contohnya, kita akan boleh lihat pada muka surat 27. Dalam muka surat 27, kita akan lihat bagaimana salah satu enggan apabila saya bercerita tentang dirinya di dalam buku ini, itu bertujuan agar saya tidak melupakan dia. Terlupa tentang sahabat sendiri adalah sesuatu yang menyedihkan. Tidak semua orang memiliki sahabat, dan kalaulah saya terlupakan dia, mungkin saya akan jadi seperti orang-orang dewasa yang tidak lagi berminat pada apa pun kecuali angka. So, bagi saya macam berenggan ini merupakan satu mesej yang sangat halus untuk kita fahami. Kerana yang pertama sekali adalah kita lihat bahawa sahabat yang kita dapat tu tak semestinya dalam aspek umur. Kalau sama umur, kita sahabat. So, dalam cerita ini, juruterbang ini membuat sahabat bersama dengan putera kecil, dan banyak input-input serta pengajaran yang diterima oleh sahabatnya, iaitu putera kecil. Okey, daripada segi aspek character building ataupun perkembangan watak, saya lihatkan bahawasanya perkembangan watak di dalam ni fun. Seronok, sebab kita akan menelusuri bagaimana putera kecil ini pergi ke satu tempat kepada satu tempat yang lain, dan bagaimana dia cuba untuk belajar, dia cuba untuk memerhati kerenah setiap makhluk-makhluk yang ada di setiap planet-planet tersebut lah. So, itu yang menjadikan kita membaca keseluruhan cerita inilah. Kesimpulannya, sebagai aspek yang kelima, saya lihatkan bahawa selepas saya membaca buku putera kecil ini, saya sangat suka dengan perkembangan ceritanya, kerana putera kecil ni cuba untuk mengetengahkan satu mesej, satu pengajaran yang di mana dalam dunia ini berbagai jenis manusia yang boleh kita lihat, berbagai kerana, berbagai perspektif, berbagai perangai. So, kita sebagai seorang manusia yang lainnya, kita cuba untuk memahami kenapa manusia itu lebih
macam tu. Dan juga kita perlu untuk memahami apakah perspektif pemikiran mereka ini, bukan berdasarkan pada pemikiran kita saja. Sebabnya itulah orang kata in English, the beauty of a human nature. So ya, okay, saya sangat sukakan putera kecil ini. Dan okay, untuk mengumumkan pemenang bagi pertandingan giveaway buku putera kecil ini. Okey, tapi sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber saya dan kepada semua penonton yang menonton video sebelum ini, dan juga kepada mereka yang menyertai pertandingan giveaway ini. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan yang diberikan. So, pemenangnya adalah, drum roll please, adalah Had Naim. Okey. So tahniah kepada pemenang. Okey, ini merupakan antara jawapan yang telah pun diberikan oleh beliau, dan jawapannya sangat-sangatlah menyentuh hati saya dan sangat-sangat kreatif pada saya. Okay, saya akan personal DM beliau untuk mendapatkan alamat dan juga beberapa detail. So tahniah sekali lagi dan terima kasih kepada mereka yang telah pun join pertandingan giveaway ini. So jangan lupa klik like dan juga subscribe this channel Khalilah Liana Malik. Okay, dan kita akan bertemu lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.